Hai, Assalamualaikum. Welcome to my prison. Okey, terima kasih bertemu kembali ke channel ini. Terima kasih yang dah support channel ni. Thank you so much. So hari ni kita nak bahas apa? Kita nak bahas salah satu subscriber kita yang request. So kita nak bahas Tamar Jalis. Okey, Tamar Jalis atau nama sebenar Muhammad Razi Mahmud, lahir 13 September 1940 hingga 26 Ogos 2018. Merupakan seorang penulis dan pengarang Malaysia. Terkenal dengan karya bergenre seram guys. Tamar Jalis, siapa yang tak kenal boleh komen. So beliau terkenal dengan siri Bercakap dengan Jin, SBDJ. Beliau tidak lagi menulis atau bekerja di syarikat penerbitan. Okay, so kat sini aku bukan nak cakap pasal Tamar Jalis ni bercakap dengan jin ni betul ke tak ke apa. Aku tak nak cakap pasal tu sebab banyak yang berpendapat berbeza. Dan benda tu banyak yang agak orang cakap apa, bercanggah-canggah. So susah sikit nak fahami. So kat sini aku just datang untuk bahas dan menceritakan kisah yang dia buat lah. Siri Bercakap dengan Jin. Aku akan baca yang buku yang dia tulis, yang part 1 kan. Suatu petang dalam tahun 1960, Datuk yang sudah menjangkau usia 57 tahun membersihkan senapang kampung berlaras satu di anjung rumahnya. Dengan tenang dia berkata pada saya, "Kamu usah jadi pemburu." Kenapa tu? Dia tidak terus menjawab. So Datuk terus menimang senapangnya. Kemudian Datuk ambil golok perak dia, mengasah golok di batu dekat kepala tangga. Dan saya masih menanti jawapan dari Datuk. "Aku tak mahu cucu-cucu aku jadi pemburu." Datuk ni cakap. Tiba-tiba Datuk dia cakap, dia duduk di anjung rumah kembali, mengajukan sebarang pertanyaan. Datuk mudah naik darah. So kat situ Datuk dia senang baran, orang cakap baran mudah naik darah. Kalau selalu ditanya atau disoal. Dia juga tidak suka orang membangkang cakapnya. Rakyat-rakyat Melayu sekarang ni ramai tak suka kena tegur. Macam kepala tau. Datuk memang handal memburu. Tidak ramai orang kampung mandi upah macam Datuk. Cukup asyik dengan kegemaran memburunya. Hampir seluruh hutan jajahan dinding dijelajahnya. So dia ni jenis suka memburu. Satu hutan tu dia sapu semua Datuk ingat. Orang-orang kampung menganggap Datuk bukan pemburu sembarangan. Dia otak. Pemburu yang ada isi. Sebab kata orang-orang zaman dulu pemburu ada isi. Dia macam ada something ilmu dia memang tinggi. Kalau tidak masakan, dia berani masuk ke dalam hutan yang tidak pernah didatangi oleh manusia. Datuk tidak menembak sembarangan pada binatang-binatang buruannya. Dia akan memilih tepat di antara kedua-dua kening binatang. Dahsyat dia tembak, tapi dia bukan tembak sembarangan. Dia tembak kedua kening. Tembak sepak. Kedua belah tumitnya tidak memijak bumi kecuali sesudah 5 tapak melangkah guys. Lepas itu Datuk berhenti. Dia membaca sesuatu lalu mematahkan ranting kayu yang berada di bawah ketiadak kanannya lalu melemparkan sebelah kiri. Datuk dapat senapang bukan kerana dia home guard atau apa. Dia minta sendiri pada kerajaan dengan alasan mahu menjaga tanahnya yang seluas 15 ekar yang ditanam dengan getah. So ditanam dengan getah. Dia nak pertahankan tanah dia. Permintaan Datuk dipenuhi oleh Inggeris sesudah pegawai polis, Tuan D.O. serta penghulu dan ketua kampung memeriksa tanah Datuk. Datuk beli senapan dari Taiping dalam tahun 1949. Sejak itulah Datuk giat memburu dengan senapang. Sebelum itu Datuk hanya berburu dengan membuat jerat dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang aneh yang Datuk lalui sepanjang karirnya. Dan saya antara cucu-cucu yang lalu mendengar cerita-cerita Datuk ini. Kerana saya selalu menolongnya mencangkul di kebun, kadang-kadang menjadi temannya ke surau, Datuk terlalu sayangkan saya.
Kerana saya adalah cucu lelakinya yang pertama dari sulungnya, iaitu ibu saya. Dia pemurah dan suka mendengar orang mengaji Al-Quran. Kebetulan pula saya cucunya yang agak terkenal membaca Al-Quran di kampung itu. Datuk tidak kedekut mengeluarkan wangnya untuk memberikan pada orang mengaji, tapi Datuk tidak memberikannya sendiri melainkan melalui saya. Bagus, hebat Datuk ya. Biasanya kalau Datuk suruh beri RM10, saya hanya memberikan separuh saja. Yang separuh lagi masuk saku saya. Pernah Datuk bercerita pada saya, suatu ketika dulu Datuk dan kawan-kawannya masuk hutan dengan gunung tunggal di kawasan Segari, berhampiran dengan Pantai Remes. Oh, dekat Pantai Remes Kawasan itu tidak pernah dimasuki oleh manusia. Datuk dan kawan-kawannya berjaya menembak beberapa ekor binatang. Kerana terlalu asing memburu, tanpa disedari Datuk telah terpisah dengan seekor rusa besar. Datuk mengikutinya dengan teliti. Datuk memintas rusa di sebelah kiri dan mengambil tempat di sebalik pokok besar. Itu komentator, sorry. Betul lah tu. Betul. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Semuanya betul lah. Betul. Dia buat betul. Dia yakin sasarannya akan tepat pada tempat di mahunya. Tetapi rusa itu bagaikan mengerti dan mempunyai pengalaman. Dia mempermainkan Datuk macam mempermainkan kucing. Rusa merendahkannya, badannya kemudian menyelinap di depan Datuk dan terus hilang. Dia kena game dengan rusa. Datuk dia kena game dengan rusa. Datuk terkejut dan bercampur hairan, tapi Datuk bukanlah manusia yang mudah putus asa. Dia mencari kesan jejak rusa itu. Diperhatikannya ke arah mana tapak rusa itu lari. Dia mencium daun-daun keringnya yang terdapat di situ. Akhirnya Datuk merapatkan telinganya dengan bumi. Oh, dia dekat tanah tu, dia apa? Dia dengar. Dia mengeluh, ternyata kesan rusa itu sukar diperolehi. Waktu Datuk berpusing-pusing di situ, seekor rusa lain muncul di depan Datuk. Rusa itu jauh lebih besar dan tegap dari rusa pertama tadi. Yang terbeliak kerana terkejut, Datuk tidak melepaskan peluang dan terus melepaskan tembakan. Datuk gembira tembakan yang tepat mengenai kening rusa itu. Dia mencabut golok perak di tangan untuk menyembelih rusa. Datuk membaca sesuatu yang menghentakkan ulu golok ke tanah. So faham guys, kat sini aku bercerita. Walaupun hari ni aku tak membahas tapi aku bercerita cerita yang ditulis oleh Tamajalis So kalau korang nak try baca, boleh try baca dah. Siri bercakap dengan jin, SBDJ. Bila Datuk memulakan langkah, rusa itu segera bangun depan mata Datuk. Sekarang wujud 2 ekor rusa. Serentak dengan itu dada Datuk berdebar. Dia mula terasa ada sesuatu yang kurang baik akan terjadi. Datuk terdengar kokok ayam hutan. Yang ni aku nak tekankan sikit. Kalau dalam hutan dengar bunyi ayam kokok ayam hutan, korang berhati-hatilah ya. Baca doa banyak-banyak. Datuk melepaskan tembakan kena pada salah seekor rusa itu di kening. Rusa itu rebah dan bangun kembali menjadi 3 ekor. Dia dah tembak, dah mati, dah headshot dia mati, tiba-tiba hidup balik ada 3 ekor rusa kan. Datuk yakin ada sesuatu kejadian yang lain di sebalik semuanya itu. Tapi Datuk bukannya manusia yang lemah. Kalau tidak, masakan dia berani meninggalkan kampung halamannya di Aceh. Oh, dia asal usulnya Aceh. Berperahu ke Pengkalan Bahru dan bermukim di kawasan Beruas. Datuk dia agak lasak ya guys, pemburu yang agak lasak. Datuk terus menembak bertalu-talu rusa tersebut menjadi 3, 4, 5, 6, 7. Kokok ayam hutan bertambah nyaring guys. So daun-daun hutan dikelilingi Datuk bergerak-gerak bagaikan dikoncang orang. Tanah yang dipijak jadi bersih tanpa selai daun. So cerita ni agak makin menyeramkan daripada slow, dia menyeramkan sikit. So Datuk menumbuk tanah dengan tangan kiri, dirasai daging pangkal lehernya bergerak. Datuk senyum, dia tahu perkara ini mesti dihadapi dengan cara lain. So dia berlawan dengan rusa ya guys. Rusa yang terlalu banyak. Dia teringat pesanan arwah neneknya dari tanah seberang. Kalau berburu binatang dan terasa daging pangkal di leher bergerak, alamatnya yang diburu bukan binatang lagi, tapi boleh jadi penunggu hutan atau syaitan dan orang bunian.
Datuk letakkan senapang atas tanah, dia duduk bertafakur mengumpulkan tenaga batin sambil membaca mantra yang diamalkannya. Melalui panca indera batin Datuk dapat melihat dengan jelas bahawa rusa itu adalah jin penunggu hutan itu. Muka Datuk jadi merah padam, mercik peluh, gigi dilagakannya rapat-rapat. Mata Datuk tidak berkelip, dia melihat ke depannya terdiri lembaga berbadan besar guys. Matanya merah menyala, rambut panjang sampai ke tumit, giginya besar. Dua giginya di sebelah kiri dan kanan terjulur. Macam gading gajah, dia diapit oleh 6 jin yang sama hebat dengannya. Kurang ajar kau manusia laknat. Kau tahu kesalahan manusia? Dia tanya pula kan, tambah suara dia. Akan Datuk terus dibasahi peluh Datuk diam, dia sudah menutupi lubang-lubang kelemahan tubuhnya dengan ilmu batin yang dipusatkai dari arwah neneknya lah hingga jin itu tidak berpeluang menyatukan dirinya ke dalam tubuh Datuk. Tidak, jawab Datuk yang berani. Kau masuk ke dalam kawasan laranganku, dia cakap. Aku sudah meminta kebenaran. Atuk dia cakap dia dah meminta kebenaran. Aku tidak membenarkan. Jawab lembaga tu lah. Kalau kau tidak membenarkannya, kenapa kau tidak memberi isyarat masa aku nak masuk tadi? Cukup tenang Datuk menjawab, bersedia menghadapi semuanya. Kau manusia biadab, pekik jin itu. Pokok hutan pun bergerak-gerak. So itu je kisah daripada Tamar Jalis. So yang dah recommend tu terima kasih, tapi tu baru part 1. So kalau korang nak aku lanjutkan part 2 dan part 3, dia ada sampai 3 atau 4. Korang boleh cecahkan view ni sampai 10k. Kalau sampai 10k baru aku buat part 2 dan part 3. Okay, so walaupun aku tak bahas sangat, aku bercerita disebabkan macam aku cakap tadi pendapat orang berbeza-beza. Betul ke Tamar Jalis ni cerita betul ke salah ke? Aku dah try cari, memang agak susah, bukan senang nak buat benda macam ni. Tapi so yang dah request tu thank you sangat. So itu saja daripada aku. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kita bertemu lagi di video minggu hadapan. Assalamualaikum.